Boleh remove, okey. Itulah. Kadang-kadang macam tu jadi. Boleh kan? Okey. Jap, jom. Jadi kita try buat nombor 2 pula. Jadi disebabkan kita nak buat ulang kaji, maka kita akan buat 3 perkara ya. Kita akan buat nombor dalam bentuk nombor, dalam bentuk perkataan, dan yang terakhir dalam bentuk ungkapan algebra. Okey. Lupa lah. Ni belum habis lagi. Lupa pula guys. Sorry. Ada sikit lagi ya. Ini bila sampai kat sini, kita kena buat dalam ungkapan algebra. Jadi, tengok ni. Nombor yang sama kita maintainkan. Nombor 2 sama. Nombor 2 ni pun sama. Okey, nombor yang berubah ni kita gantikan dia dengan N. Macam tu. Dah siap. Ataupun kita jadikan 2N je lah. Di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey. Yang ini kalau tengok, nombornya berbeza sikit daripada yang ini. Sebab yang ini, nombor N dia 1, 2, 3. Jadi cara buku ni lain sikit lah. Okey, ni cara buku teks dia macam ni. Jadi kita follow buku teks je lah. Okey, boleh Okey, jom kita buat yang sebelah. Tak buat tak nampak. Kita buat yang sebelah. Okey. Okey guys, cuba cadangkan cikgu. Apakah nombor dia? Pola nombor dia macam mana? Pola nombor dia. Tambah ke, tolak ke, macam mana ni? Cuba tengok betul-betul. Tambah ke, tolak? Tambah berapa, Zudin? Tambah 2 kan? Betul? Tambah 2. Jadi buatlah bentuk ayat. Jadi polanya adalah bentuk ayat, bentuk pola ialah dan bentuk nombor tau, tambah 2. Tambah 2 ya. Plus 2 lah. Okey, dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perkataan macam mana? Cuba try Izzuddin. Buat ayat sikit dalam bentuk perkataan. Menambah. Cikgu dah tulis sikit. Menambah. Tambah 2. Okey. So ayatnya apa? Menambah 2. Okey, betul. Menambah 2. Kalau menambah kita buat kepada. Tolak daripada. Kepada nombor sebelumnya. Kepada nombor sebelumnya. Okey, tambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, ungkapan algebra pula. Tulis dulu. Tulis ni yang asal. 1, 3, 5, 7. Okey. Oleh kerana tambah 2, kita buat mula buat 1 dulu ya. Ambil yang pertama ni. Pertama tu 1 kan. Lepas tu tambah 1. Tambah 1 pula. Tambah 2. Lepas tu buat bracket. Mulakan dengan sifar. Okey. Kita check lah satu. Betul tak kita buat ni? Kita check satu. Contohnya kita ambil yang paling bawah ni. Contoh lah ya. Kita buat 1 tambah 2 darab 3, 6. Nampak tak sama dengan 7? Jadi ini menunjukkan bahawa sama dengan 7. Jadi betul lah tu. Okay, jadi kita buatlah algebra kita. Jadi algebra kita adalah kita start, ni jangan ambil. Kita ambil yang start dengan nombor 1 ni. 1 sama, 2 pun sama. Ini adalah N. Dah. Kita tulis N sama dengan 0. N ni kan. 0, 1, 2. 2, 3. Dah dot buat dot dan sebagainya. Okey. Ini namanya adalah sebutan. Sebutan ke. Apa maksud sebutan? Okey, kita cerita sikit. Apa maksud sebutan? Okey. Kita cerita kat sini sikit Okey, sebutan tu apa? Okey, yang pertama ni namanya adalah sebutan pertama.
sebutan kedua. Kenapa T? T tu dalam bahasa Inggeris namanya term. Term tu bahasa Inggeris, sebutanlah bahasa Melayu. Jadi ni sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat. Okey, begitulah sampailah sebutan yang kita nak cari dipanggil sebutan N. N tu sebutan yang kita nak cari. Ataupun kat sini kita boleh jadikan dia sebagai formula Tn kita lah. Jadi inilah ungkapan algebra untuk sebutan kita hari ni. Okey, faham tak guys? Faham tak you explain? Okey ke? Jadi ini sebutan dia. Boleh nanti soalan akan tanya, cari sebutan ke N. Ke N tu dia cakap lah sebutan yang ke 100 ke, sebutan yang ke 20 ke, sebutan yang ke 8 ke. Jadi soalan bergantung kepada soalan tu. Okey, boleh salin. Dan yang tak faham boleh tanya. Yang tak faham boleh tanya. Yang tak faham boleh tanya, jangan segan-segan. Mula menyalin. Okay, tak ada soalan? Boleh juga move? Okay, kita buat lagi nombor 3. Okay, tengok nombor 3. Okay, nombor 3-nya. Kita mulakan dengan nombor. Apakah pola nombor kita? Pola nombor. Pola dalam bentuk perkataan. Tinggi sikit. Okay, pola nombor kita berapa guys? Okay, seorang bantu cikgu. Berapa dia meningkat tu? Meningkat ke berkurang? Meningkat kot. Tambah berapa? Tambah 3 je kita Tambah 3 Naik kan? Tambah 3. So tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Okey. So maksudnya nombor pola kita adalah, tulislah pola ialah nombor 3. Pola ialah plus 3. Dalam bentuk nombor. So perkataan menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. Yang last adalah ungkapan algebra. Pola untuk ungkapan algebra. Okay, mulakan guys. Apakah formula ungkapan algebra? Korang tulis dulu. Okay. Jadi yang pertama ni apa? Yang pertama, tulis dulu perkataan yang pertama. Tambah 3. Tambah 3. Dan ini bracketkan dia. Okey, mulakan dengan 0, 1, 2, 3. Dan kita gariskan dia. Jadi, kita punya sebutan yang ke negatif 5 tambah 3N. Di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3. Macam tu. Okey tak? Boleh? Okey, sama boleh salin, boleh salin. Boleh salin. No problem.
Okay, kita buat satu lagi. Lepas tu dah. Kita nak move pula ke benda lain. Okey, yang ini. Jom, kita buat ungkapan algebra je. Okey, sekarang yang macam mana ni? Tambah ke tolak ni? Tambah juga kan? Tambah juga ni. Tambah berapa tu? Tambah 5. Tambah 5 kan? Okey. So, apakah ungkapan algebra kita yang sesuai? Cuba korang buat dulu dan beritahu cikgu. Apakah ungkapan algebra yang sesuai? Okey, dah siap ke? Apakah? Siapa tahu ungkapan algebra kita? Siapa tahu? Cuba sebut sikit. Jadi 5 tambah 5n. Okey, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Okey, dah salin. Yang tak faham tanya cikgu je. Cikgu nak move ni, nak masuk satu topik lain. Dah, boleh cikgu move Alright. Okey, seterusnya. Sekejap, cikgu nak buka kamera sekejap. Okey tak? Kalau buka kamera. Okey, kita nak masuk yang ini pula. Okey, ni namanya adalah segitiga Pascal ya. Fibonacci kita belajar minggu lepas. Fibonacci dah belajar minggu lepas. Ini kita belajar adalah segitiga Pascal. Okey, kepada kawan-kawan kita yang masih tak tahu lagi apa itu segitiga Pascal, juga explain sikit. Okey, segitiga Pascal dia macam ni. Cara dia mula dengan nombor 1. Lepas tu dia jatuhkan 1, 1. Okey, bermula yang bawah tu. Bermula yang bawah ni, 1 ni sebenarnya 1 tambah 1 sama dengan 2 kat sini. Itu namanya segitiga. Okey, kalau kat bawah pula macam mana? Kat bawah ni 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, boleh. Begitulah seterusnya. Kalau tengah ni macam mana? Ni pun sama. 2 tambah 1, 3. Okey, faham tak? Segitiga Pascal.
Contoh lain lagi. Katalah 4 tambah 6, 10. Okey guys, okey ke? Boleh ke? Contoh lagi 5 tambah 10, 15. Itu namanya segitiga Pascal. Fibonacci lain. Jangan kita tukarlah Fibonacci dengan segitiga Pascal. Okey, yang ini term kita ni. Ini term 1, term 2, term 3, term 4, term 5, term 6, term 7. Ada 7 term. Ada 7 sebutan. Kat sini kalau ikut 1, sini 2, sini 4, sini 8. Dia tambah semua sekali. Dia ikut macam tangga. Ni macam tangga 1, tangga 2 lah. Okey, tu soalan dia. Sekarang ni nak cakap apa ni? Dia adalah segitiga Pascal. Betul, kita dah tahu. So, soalannya lengkapkan segitiga Pascal. Okey, cikgu dah lengkap kat sini dah. Cikgu dah buat awal-awal dah. 1 tambah 5, 6. Cikgu dah buat awal-awal dah ya. Okey, lagi. Dah siap. 2, B. Nombor dalam petak berlorek 1, 3, 6, 10 membentuk satu jujukan. Satu jujukan. Cari sebutan ke-6 dalam jujukan tersebut. 1, 3, 6. 1, 3, 6 dan 10. 1, 3, 6 dan 10. 1, 3, 6 dan 10 ni. Ni namanya satu jujukan. 1, 3, 6, 10. Okey. Lepas tu dia kata, cari sebutan yang ke-6. Okey. Jadi, dia tak nak pakai yang ni sebagai jujukan dia. Dia nak pakai yang ni. Ni sebutan 1, ini sebutan 2, ini sebutan 3. Jadi, bergantung kepada soalan lah. Jadi, oleh itu, kita susun balik. So, 1, 3, 6, 10, 15. Macam tu. Okey. Susun balik yang berlorek tu. Termasuk line bawah ni. Okey, lepas tu, tengok tak ni? Dia tambah berapa ni guys? Nampak tak tambah berapa? Berapa tambah? Tambah 2. Tapi tak tentu ni. Ini tambah 3. Tambah 4. Tambah 5. Faham tak? Dalam bentuk jujukan kita. Okey. Jadi, tapi dia nak yang ke-6. Kalau kat sini, ni adalah ikut, ni adalah T1, T2, T3, T4, T5. Jadi berapa T6? Korang rasa berapa T6 ni? Agak-agaknya berapa? Tambah berapa atas tu? Kalau yang ni dah tambah 5, agak-agaknya tambah berapa ni? Tambah 6 lah kan? Bagus. Jadi tambah 6. 15 tambah 6, kita akan dapat 21. Jadi macam tu lah. Jadi kalau nombor macam ni, kita tak boleh buat nombor algebra. Sebab jujukannya tak sama. Okey. Dan pola tambah-tambah dia pun tak sama. Okey, polanya meningkat. Cuma jujukannya tak sama. Dalam kes ni, kita tak boleh buat nombor algebra. Nak buat boleh juga, tapi dia susah sikit. Dia complicated sikit. Yang tu kalau keluar soalan tu, memang kita kena buat asing lah. Jaranglah soalan macam ni keluar kalau dia minta algebra. Sebab dia punya jujukannya tak sama. Pola naik dia tak sama. Okey, boleh salin. Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Jawapan kita sampai 21 ya. Jadi sebutan ke-6 ataupun senang tulis T6 lah. T6. Nama lain bagi sebutan ke-6 tu T6. T6 ialah 21. Okey. Okey, kita move Tak ada soalan? Okey, kita move yang ke C. C dia beritahu bahawa hasil tambah semua nombor dalam setiap baris. Yang ini. Setiap baris. Dia rujuk kepada ni. Inilah T1, T2 kita ni. Setiap baris. Segitiga Pascal itu membentuk satu jujukan. Jadi dia bentuklah satu jujukan. Ini jujukan kita. Okay, soalannya. Bentukkan jujukan itu dengan menulis 5 nombor yang pertama dan seterusnya huraikan pola tersebut. Dia suruh huraikan pola tersebut. Jadi kalau suruh huraikan biasanya dalam bentuk
perkataan. Dia suruh huraikan. Hurai ni perkataan lah sebab kita ada 3 dia kan. Ada nombor, perkataan dengan algebra. Dia boleh minta dihuraikan, kita kena buat dalam bentuk perkataan. Mula-mula tulis jujukan dia dulu. 1, 2, 4, 8, 16. Okey, tulis 1, 2, 4, 8, 16. Tulis dulu jujukan dia. Okey. Jadi kat sini kalau ikut tambah berapa ni? Tambah ke darab ni? Kalau meningkat 2 je, sama dia tambah atau darab? Korang rasa tambah ke darab? Darab je. Darab kan? Darab 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Okey, betul darab 2. Jadi, kalau darab macam mana ayat yang sesuai? Jadi ayatnya kita tulis macam ni. Ayatnya tulis macam ni. So, mendarab. So, mendarab ayatnya lain sikit. Mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Macam tu. Kalau menambah 2 kat depan kan? Menambah 2. Kalau mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Kalau kita kata mendarab 2 dengan nombor sebelumnya boleh juga. Tapi buku tab pakai mendarab mendarab B lah. D kan? Mendarab B. Mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Dalam bentuk perkataan huraikan. Okey, boleh? Boleh guys? Boleh kan? Okey, okey. Okey, kalau untuk mendarab ni, kalau kita nak buat algebra, contohlah kita nak buat algebra ya. Sajalah kita bincang kan. 1, 2, 4, 8, 16. Okey, kalau nak buat bentuk algebra, kita buatlah 16 panjang sangat. Caranya adalah kita pun sama juga, tulis 1, 1, 1, 1. Lepas tu darab. Darab dengan 2. Sama je, cuma untuk darab dan bahagi, kalau bahagi bagilah, bagi 2 lah kalau bagi. Cuma kita ada satu, kalau untuk darab saja kita ada satu benda, kita kena kuasakan dia. Kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Itu je. Cuba kita check betul tak ni? Contohnya 1 darab 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 8. 1 darab 8 8. Nampak tak sama? Okey, boleh. Untuk darab dengan bahagi, kita kena kuasakan dia punya n. Jadi, kita punya Tn kita sama dengan 1 darab 2 n. Faham tak? Boleh? Jarang ditanya, tapi ada jugalah soalan kebat. Kalau asrama tu pasti tanya. Jadi, korang salin ni untuk rujukan korang. Ini adalah ungkapan algebra. Ya, untuk darab. Tulislah tepi sikit mana-mana. Senang korang nak rujuk. Kalau dia bagi, korang bagilah. Kalau dia bagi, tulislah bagi. Macam tu. Tu je. Kalau darab, tulis darab. Ya. Jadi, biasanya ungkapan algebra ni dia kena sama. Baru kita boleh buat ungkapan algebra. Kalau macam ni tak sama. Boleh tak? Boleh juga. Dia caranya lain sikit lah. Dan dia tak popular pun. Kalau ada pun dalam buku-buku kebat je. Okay guys. Nak tanya apa tak sini? Boleh cikgu teruskan ke? Nanti dah habis tajuk nanti. Juga ada modul kedua tajuk yang sama. Kita buat ulang kaji lagi. Sampailah kita mahir. Sebab nanti masuk bulan 4 nanti korang belajar ni juga. Korang belajar PDPR pertama tu kan. Jadi mudah lah dah ingat dah. Okay, move ya. Okay, seterusnya.
Okey, raja di bawah menunjukkan 4 segi 4 tepat yang pertama dalam satu jujukan. Okey, ni dia minta adalah segi 4 sama. Okey. Kalau dia bagi macam ni, sebenarnya dia nak cari luas dia. Luas dia. Contoh kat sini luasnya adalah 3/1. Kan? Sini adalah 4/2. Nampak tak? Sini kalau ikut ni kita akan buat 1/3. Ini adalah 2/4. Taklah dalam cantik sikit lah. 1/3. 2/4. 3/5. 4/6. Nampak tak? Sebab dia minta buat okey, dia pun nak beritahu. Bila sebut generalisasi ni, dia merujuk kepada sama ada nombor, pola perkataan ataupun pola ungkapan algebra. Tiga lah. Kat sini kata bagi luas segi 4 tepat dalam jujukan ini. Kalau sebut macam ni, bermaksud dia tak cakap kan, kita boleh buat mana-mana lah. Lebih elok lagi kita buat dalam bentuk algebra. Sebab dia kata dia nak buat satu generasi dalam bentuk luas. Bagi 4 tepat dalam jujukan itu. Dalam bentuk nombor boleh, perkataan boleh, algebra boleh. Okay, katalah kita nak buat dalam bentuk algebra ya. Jadi kat sini kita dah dapat dah luasnya. Jadi macam mana nak buat ni? Pada pendapat korang macam mana nak buat ni? Jom kita buat dalam bentuk menegak ya. Yang pertama 1/3. Yang kedua 2/4. 3/5. 4/6. Okey. Sebenarnya korang boleh darab je ni. Macam ni. Jadi ni 3, 8, 15. Ini adalah 24. Dia tak sama kan? Kalau korang tambah pun dia tak sama ni. Faham tak? Dia tak sama kan? Dia besarkan sikit. Hilang pula. Jadi kalau korang tambah pun dia tak sama. Tambah berapa ni? Ini tambah 5. Ini bukan tambah 5 ni, tambah lebih. Jadi dia tak sama. Jadi kalau soalan macam ni, soalan kebat sikit. Jarang tanya. Tapi boleh tak kita buat? Boleh. Boleh je. Okey. So ni macam nak buat ni. Okey. Ni kalau nak buat juga. Yang depan ni tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5 dah cantik. Itu kita maintain. Ni kita punya N kita. Okey, dekat belakang ni kita adjust sikit. Kita nak kena ada juga nombor yang sama. Contoh 3. Cikgu nak edit 3 ni kan. Cikgu boleh buat 1. Cikgu boleh buat 1 tambah 3. 1 tambah 2. 1 tambah 2 3 tak? 3 kan? Okey, kalau 4 pula. 4 ni cikgu boleh buat 1 tambah 3. 4 tak? Boleh? Faham tak maksud cikgu? Okey ke ni guys? Boleh ke? Satu tambah 3 4. Sekejap kita tengok. Kalau 2 tambah 2 boleh tak? 1 tambah 2 3. 2 tambah 2 lah. Sebab cikgu nak jadikan 2 sama. Cikgu nak jadikan 2 sama ni. So ini jadi 5 3 4. Nampak tak sekarang ni? Kita punya pattern ini dah sama. Ini macam berbeza and okey, lepas itu ini nampak tak? Berbeza and juga manakala ini adalah sama. Tada, dah siap. Jadi kita punya jujukan kita adalah macam ni pun boleh, macam ini pun boleh. Okey. So n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dia banyak cara lah. Ni cikgu start dengan nombor 1. Nak start dengan nombor kosong pun boleh juga. Ada caranya.
Ada caranya. Lainlah sikit caranya. Tapi soalan macam ni jarang tanya. Jadi cikgu tak naklah expose banyak sangat. Kurang-kurangnya awak pernah tengok lah soalan macam ni. Okay, boleh tak? Jadi kalau korang nampak macam ni dah cantik dah, biarkan. Cuba susun yang belakang ni. Pecahkan dalam tu supaya nampak ada perkataan yang sama yang tersusul. Okay, faham cikgu tak? Guys, boleh? Boleh eh? Okay, boleh salin, boleh salin. Boleh salin, boleh tanya. Jadi inilah kita punya generalisasi untuk rumus algebra. Okay, aku bagi 30 saat lah ya. 30 saat. Salin dulu 30 saat. Dah, boleh. Rumus lagi. Tiba-tiba diminta cari rumus yang ke-17. Maksudnya apa tu? Maksudnya adalah T yang ke-17. Okey, kita dah dapat T yang asal tadi. Kita dah ada Tn kita kalau ikut rumus kita adalah seperti ini. Bila diminta T yang ke-17, bermaksud kita punya N tu dah jadi 17. N kita dah jadi 17. Maksudnya N kita ni dah jadi 17. Ganti je N sama dengan 17. Korang tambah darab lah. Dapat apa ni? 19. Cuba korang darabkan. Jadi 3, 2, 3. Itulah luas kotak yang ke-17. Faham cikgu tak? Jadi pentinglah kita dapat algebra ni sebab kita nak pakai untuk sebutan-sebutan yang lain. Jarang tanya. Tapi bagus untuk kita tahu. Okey, boleh? Cikgu move lagi? Cikgu move lagi boleh? Okey. Okey, ni soalan buku teks. Kita abaikan. Kita buat lain kali. Okey, kita nak buat ini pula. Okey, tengok yang pertama. Bentukkan rajah di bawah disusunkan mengikut pola tertentu. Antara berikut yang manakah mempunyai pola yang sama seperti disusunkan di atas? Okey, rasa-rasanya macam mana yang pola yang hampir sama macam ni? Disusun-susun macam ni. Lain-lain Ini apa ni? 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Okey. Agaknya manakah yang susun sama macam atas?
Nombor 1. Jawapannya C. Lah C C. Okey. Okey, sekarang dia bagi macam ni. Ni macam ni senang. Sebab dia bagi dalam bentuk macam ni dah senang dah. Kita cuma buat nombor algebra je lah. Jadi kita berdasarkan pola di atas, tunjukkan di atas apakah barisan seterusnya dalam pola tersebut. Dia nak barisan seterusnya. Barisan seterusnya agaknya apa ni? Jadi 5 tolak dengan apa? Siapa tahu? 5 tolak dengan berapa ni? 3, 2, 1, kosong. Lepas tu dia apa? Lepas kosong, tambah 1, negatif 1. Betul lah, tambah 1 lah. Betul, tambah 1. Kalau ikut negatif 1. Sebab lepas kosong negatif 1. Jadi kita asingkan dalam bracket. Jadi 5 tolak 1, kita akan dapat 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tu je lah. Boleh ya? Senang je baca jujukan dia. 2 markah. Okey, kita buat soalan terakhir. C dengan... Okey, Raja di bawah menunjukkan 3 susunan bagi segi 4 sama. Yang pertama dalam satu jujukan. Okey, ni disusun macam ni. Jadi ni 1. Yang ni susun macam ni. 2. Yang ni 3. Okey. Jadi T yang ketiga. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, 3, 6. Kalau keempat berapa agaknya? Kalau T keempat ni berapa? 1, 2, 3, 4. Ada? 8 lah. Betul. Tuliskan bilangan segi 4 sama bagi susunan ke N. Dia nak susunan ke N. Bila disebut susunan ke N tu, dia nak dalam bentuk Tn lah ni. Dalam bentuk algebra lah, algebra. Okey, ungkapan algebra. Jadi yang pertama, kita susun dulu. Susun dulu supaya cantik. 2, 4, 6, 8. Tulis tu. 2, 4, 6, 8. Cuba korang buat jap. So, dia kalau ikut ni tambah berapa ni guys? Tambah 2 je. Tambah 2 senang. Okey, mulakan. So, bagi jawapan awak dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, mula. Siapa dah dapat dah? Tn tambah 2. Jom tengok. So, ni 2 tambah 2 kan? Kosong. 2 tambah 2. 1, 2 tambah 2, 2, 2 tambah 3, 3. Jadi, kita akan dapat dia adalah 2 tambah 3 pula. 2N. Okey, 2N. Okey, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey, dah siap. Maksudnya apa ni? Maksudnya, yang ini adalah sebagai... ini kalau ikut adalah T1 kita, T2, T3, T4. Okey, boleh? Okey, sini guna explain sikit. T1 kita ganti dengan kosong. T2 kita ganti dengan 1. Dia tak sama kan?
Kalau nak cantik sepatutnya ini kita ganti dengan 1 lah. Supaya sama dengan 1. Tapi tak apalah, boleh juga. Dia kalau ikut cantik, T sama dengan 1 cantik. Maksudnya T, N ni dengan T ni sama. Sepatutnya macam tu. Okey. Tapi kalau kita mulakan dengan kosong, masalah kita ada satu je. Contohnya soalan yang 3 ni, dia nak sebutan yang ke-60. Maksudnya apa tu? Maksudnya dia nak cari T yang ke-60 ni berapa? T yang ke-60. Jadi kalau kita guna persamaan kita, persamaan kita ni kan. Tn sama dengan 2 tambah N. Bila diminta yang ke-60, kita tak boleh ganti ini sebagai 60. 2N ni. Kita tak boleh ganti sebagai 60. Sebab 1 ni tak sama dengan 1. Kosong. Dikurang 1. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi kat sini tulis 60. 60 kurangkan 1. Tolak dengan 1. Jadi N kita tu sebenarnya tolak 1. Okay, faham maksud aku tak? Sebab kita mula dengan kosong. Kita tak mula dengan 1. Jadi T1 ni kosong. Yang itulah yang keliru sikit. Kalau guna cara buku teks ni lah. Sebab dia N kita tak mula dengan 1. Jadi dia tak samalah dengan T1 tu. Faham tak? Zikri faham tak? Boleh? Jadi masuk nilai dia. Faham ya? Dia dapatlah 100. Apa dia dapat? 100. Dapat apa ni guys? Berkira. Alamak, mana kata cikgu? Hilang pula. Berapa Zikri? Tolong cikgu kira-kira. Kira dapat apa? 2 tambah 2 darab 59. Dapat apa Zikri? Tu lah kata cikgu tak ada lah. Pula ni hilang mana dah. Berapa Zikri dapat? Cuba tolong cikgu sekejap. Kira. Berapa dapat? Lokman dapat apa Lokman? Izzuddin ke? $120. Okey, maksudnya T yang ke-60 tu ada 120 kotak. So, boleh guys So, cikgu harap awak dapatlah hari ni sesuatu